Belum. Tanya apa dia datang situ. Tapi dah terpakai tadi. Ada kain apa ya? Kenapa? Tumpah apa? Itu dalam bucket tempat sampah. Saya nak dekat nanti pakai mesin. Ini kena nanti pecah ni semua. Waalaikumsalam Normadiana. Waalaikumsalam Kak Rashidah. Kita hari ni nak menjahit keras sangat dia. Hari ni kita nak jahit baju kebarung. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Rashidah dah share awal dah. Waalaikumsalam Kak Maria Mahat. Selamat pagi. Alhamdulillah Nurul sangat fresh pagi ni. Dah 2 hari macam letih, macam tak bertenaga. Hari ni Alhamdulillah malam tadi dapat rehat yang cukup. InsyaAllah lah. Ya, Nurul nak jahit tepi ni. So ini hanya Nurul buat untuk Nurul punya live ni, kan. Lepas buat live semalam tu dah tak ada buat apa dah. Alah nak jahit putih je lah, malas nak cari benang. Waalaikumsalam Jamila. Nurul nak cari benang nak jahit tepi warna. Ada 2. Ampullah satu lagi apa. Sebab baju ni tak ada lining. Baju ni tak ada lining. So dia tu kain chiffon. Jadi tak nak lah dia punya nampak sangat dia punya putih tu kan. Okey, so sekejap Nurul akan jahit tepi dulu. Kan. Macam ni lah kita dekat kedai jahit ni. Dia punya persiapan tu. Yalah belum ada mic lagi. Sekejap Nurul nak jahit tepi dulu. Okey, share dulu ya. Masuk-masuk dulu. Mana dia punya kursi tu? Silau. Yalah masai.
Lain kabur lah. Bukan. Ini sebab Nurul hadap dekat sana tu. Dekat sana tu silau. Tu tingkap. So bila macam ni dia tak kabur. Matahari pagi. Dia memang masuk dalam kedai. Waalaikumsalam kami. Ya Allah. Apalah. Hello. Kat belakang tu. Ada cakap dia bising sangat dekat belakang. Waalaikumsalam. Okey, sekejap Nurul akan jahit tepi dulu. Memang Nurul tak ada buat preparation lah. Kan? Apa adanya. Atau hari boleh set dulu dekat meja. Macam mana nak bagi. Ada set dulu dekat. Mungkin nak pakai mesin jahit. Ada dah ke mesin? Nak pakai mesin. Ada pakai meja ke? Tengoklah dia punya set tu macam mana. Nampak ke? Dia nak kena fokus pada sebelah ke? Nak kena fokus pada sana? Pada mesin depan? Ya, sebentar. Okey dah? Dah. Dia jangan tinggi sangat. Tak. Saya tanya dulu dia dulu. Okey tak? Nampak? Semua okey. Ada yang best sikit. Cuba biar dia orang nampak garis. Hello, nampak tak kondisi shot daripada mesin? Kalau okey, jawab okey. Komen. Ada kena isi lah. Apa? Tadi ke Barong ni semalam tu. Ada jangan kena isi, jangan kosong sangat dia punya. Hai, selamat pagi. Sekarang ni hari ni. Saya lah Haris. Hari ni semua apa khabar? Jauh ya. Okey, siap ya. Kena rendahkan sikit. Rendahkan. Tapi Punya kaki tu jangan bagi panjang sangat. okey. Rendahkan sikit Minta maaf. Tadi bosnya keluar pergi cari minuman. Bosnya sibuk. Bosnya pagi-pagi dah sibuk. Kasi lembik dia tak minum 2 hari dia nak minum. Ha? Oh.
Kelabu sikit. Apa tu? Dah. Okey ke? Ke perlu bawah lagi ke? Selamat pagi. Semua apa khabar? Ada yang bekerja ke? Sambil tengok live sambil bekerja ke? Selamat pagi. Selamat pagi Aunty Yasmin. Shot okey. Ni kacau. Pindahkan. Kosongkan dia. Ini pun kacau. Jauh dan kelabu. Mungkin sebab ni kot. Lighting matahari. Dia terlalu ni. Cuba dekatkan lagi. Ramai ni. Kabur. Oh, kabur bukan kelabu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Puan Salasiah. Yuk. Selamat pagi. Tunjuklah muka dia. Belum sedia. Jangan kosong. Kepada apa? Kawan-kawan, apa kawan-kawan? Anti-anti, puan-puan sekalian, hari ni kita nak menjahit baju kebarung, kebaya kurung. Aduh. Sambil masak sarapan tengok live. Wah, bagus. Jangan tersalah masuk garam sudah. Nak masuk gula termasuk garam. Macam kakak saya hari tu buat sambal, nak masukkan gula termasuk garam. Sudah. Semua darah tinggi. Ya, sekejap lagi saya tutup langsir tu pakai penghadang supaya tak silau lah. Cuba tapkan kamera fokus ke auto fokus. Tak ada memang tak apa, sekejap lagi nanti saya setting balik. Dia punya apa tu, sebab langsirnya tak terlalu tebal, dia tak boleh nak halang cahaya matahari. Tapi nanti Haris cuba halang pakai kertas itulah, kertas bola. Kita cuba halang pakai apa yang ada. Semua dah sarapan ke? Hari ni semua dah sarapan ke? Sarapan apa pagi tadi? Saya hari ni sarapan makan ni je. Mana tak gemuk. Balik-balik ada goreng-goreng. Orang sarapan makan oat kan. Makan oat, makan cereal. Saya hari-hari ni. Aduh, sakit kepala. Cikgu Nurul kurus sebab hari-hari minum ni. Tapi nak kurus kena invest sikit lah untuk benda ni. Tu yang kurus tu. Selamat pagi Puan Fatimah.
Selamat pagi Puan Nur Rahayu. Selamat pagi. Assalamualaikum Puan Fatimah. Jangan lupa share ya. Supaya nanti kita kalau nak buat revision ke, nak tengok balik ke kan. Nak tengok balik boleh tengok dekat wall sendiri je. Tak payah scroll-scroll. Oh. Cik Ida, maaf internet dulu, nanti kita nanti boleh tengok balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Rusliza. Salam Jumaat juga. Nak tanyalah dekat sini apa masalah perempuan dalam bidang jahitan, masalah yang paling serius. Nanti kita nak buat sesi Q&A pula. Kita nak nak jawab persoalan-persoalan serius. Dah. Jawab. Sebab mic ada satu je. Hari on gosok je. Pusing lagi mesin hari ni. Kita letak tempat yang lain lagi. Kita nak cari angle yang paling cantik. Haris ni goyang-goyang nanti tak jatuh. Hari ni nak jahit apa? Hari ni kita jahit kurung kebaya dengan kurung pahang. Hari ni rosak. Okey, tak apa. Suara macam Umi. Haris ni memang anak Umi. Tengok muka pun sama. Harus coba cek bila Umi pasang lampu macam ni, dia nampak tak? Ni Silom. Alamak, tercabut. Umi belum pasang benang lagi. Allahu Akbar. Dekat sini memang matahari pagi tu dia akan masuk dari tingkap, dari pintu. Memang akan sangat panas. Umi belum pasang ni lagi, dah cabut. Hari ni kita akan jahit ke barung. Ke barung. Handsome. Wah, kembang lah hidung Haris tu je. Orang cakap handsome. Seronok bila kita bekerja dengan anak. Kan hari-hari dapat tengok muka dia. Bukan, sebab Umi pasang lampu. apa tu? Umi pasang lampu ni. So Haris cuba tengok. Tengok Aunty Jasmine cakap apa tu. Aunty Jasmine cakap. Dia masih single, available lagi. Dia belum bawa lah, belum tunjuk siapa dia punya kawan tu. Tak ada? Oh, tak ada katanya. Dia belum ada girlfriend lagi. Hari-hari dengan Umi dia dating. Tengok wayang dengan Umi. Pergi makan dengan Umi. Semua dengan Umi. Haris nak berniaga dulu. Nak cari duit dulu. Nak jadi orang yang berjaya dulu. Nak jadi bos dulu. Ya Haris.
Itulah. Lamalah juga nak bagi dia nak bagi dia sedar, nak bagi dia hala tuju kan. Ni dia bagus, dia punya SPM dia pun bagus tapi dia tak nak belajar. Apa? Haris tu 8A, bukan tak pandai, dia pandai, dia 8A. Tapi bila kita suruh dia masuk U, kenapa Haris tak nak masuk U? Kenapa? Dia bukan tak ada tawaran. Dia banyak macam dia tawaran. Tapi dia sendiri yang tak nak. So, Nurul jenis yang tak paksakan anak. Cuma kita bagi tahulah. Kita bagi tahu kan. Yang kakak dia memang belajar. Yang Haris tak nak. Dia 8A. Bukan tak ada A. Dia 8A. Tapi dia tak nak. Offer dapat macam-macam. Tapi dia minat meniaga, mungkin dia ikut dia punya umi dia ni. Umi dia ni pun mungkin dia tengok lah umi dia belajar tinggi. Tapi ujung-ujung dia pun meniaga. Bukan, ini bateri tak okey. Ini ada tak yang lain lagi yang tajam sikit? Okay, so untuk yang pertama dan yang utama Nur akan cantum dulu dia punya pesak dengan tangan, dengan dia punya apa nama ni, orang panggil apa ni? Dia bukan kekek. Kalau kekek yang dekat baju kurung tu. Betul, dia memang nak bantu umi dia. Dari dulu pun dia cakap dia tak nak belajar. Kesian umi seorang-seorang katanya macam tu. Tapi sekarang ni Nurul memang hantar dia untuk belajar marketing lah secara betul. Waalaikumsalam Kak Maisarah. Alhamdulillah, pagi yang berkah. Okay, Nurul habiskan dulu Nurul punya ni, shake ni. Tapi kita sebagai mak kena support lah anak-anak kan. Macam sekarang ni Nurul hantar dia belajar marketing yang betul. Buat bisnes biar betul tapi dengan ada ilmu. Sebab selama ni macam kita main redah je. Buat niaga tapi ikut rotak kita je. Kita tanpa ada ilmu. So sekarang ni Nurul cakap dengan anak-anak, nak buat sesuatu tu kena serius. Kena belajar. Kena belajar. Kita tak belajar dekat U pun tak apa. Janji kita belajar. Betul. So sekarang ni Haris memang dah full time dia berniaga. Sebelum ni dia dah juga kerja. Dia kerja dekat Starbucks. Tapi sekarang ni memang 100% lah. 100% dia tolong Nurul. Dan Nurul memang hantar dia untuk belajar marketing. Memang hantar dia untuk belajar marketing. So Nurul akan support dia lah, supaya jadi usahawan muda yang berjaya. Nurul lupa, patutnya dia tak boleh sampai ujung ni sebab nanti kita susah nak ni. Hari pernah kerja dekat Starbucks, dekat Family Mart, tapi itu semua adalah pengalaman lah, pengalaman kan. So dia tahu macam mana kena disiplin kan, macam mana nak bekerja dengan orang. So dia tu semualah kena belajar, kena bagi rasa lah susah tu macam mana. Kalau terus dia ikut umi dia tak tahu. Okay, yang ini kan sebab dia ada tinggi sikit, so jangan jahit sampai habis. Kena ikut dia. Gelap. Haris belajar tapi sekarang ni dia fokus belajar dengan marketing. Dia akan masuk belajar ujung bulan ni tapi semua akan belajar online. Dia belajar part time. Memang berkenaan
Memang berkenaan dengan perniagaan. So cara buat meniaga yang betul, macam mana nak buat marketing yang betul, InsyaAllah lah. Tapi dia tetap akan tolong buat marketing dekat kedai ni lah. Haris dulu dia sekolah menengah dengan Ustaz Kazim dekat Al-Barakah Manjoy. Jadi masa lama lah Nurul tak jumpa dengan dia. Dia 6 tahun duduk dekat asrama. 6 tahun ya Haris 6 tahun. Jadi dia memang sangat berdikari lah. Sangat berdikari. Kenapa ni? Haris dia belajar tahfiz dengan Ustaz Kazim Al-Barakah tu dekat Manjoy. Dia 6 tahun dekat sana. Daripada dia sekolah tingkatan 1 sampai SPM dia dekat Al-Barakah. Jadi kita dengan anak-anak ni kena ambil masa yang berkualiti lah. Anak kita dah lepas sekolah rendah, kita hantar asrama kan. Lepas tu kita memang tak jumpa dengan diorang. Diorang besar bukan depan mata kita. Hanif pun sama, Along pun sama. Mira je. Mira dia tak berapa suka duduk asrama. Tapi nanti pun Nura akan hantar dia sekolah kemahiran jugalah. Biar dia ni sikit. Okey. Kita akan jahit ni dulu. Lepas tu kita akan sambung dengan tangan. Dekat sini jangan dicantum. Kan? Ni jangan dicantum. Bila kita jahit dekat corner ni, ni sebab dia kan dekat yang tinggi ni. Boleh nampak ke? Lampu umi ni silau. Macam ni? Ni okey? Okey, ni kita ambil dekat point. So bawah ni pun kita jangan jahit habis. Jangan jahit habis. Kena jahit sampai ke tanda tu yang kita buat basis setengah inci. Kena matikan dekat situ. Silau. Dah okey ke? Masih silau lagi? Ataupun Haris kena ambil dari depan? Cuba Haris adjust sampai okey. Mana lagi tangan bajunya? Oh, dekat sini. Okey, masa kita jahit ni, ni tak sampai bawah. Dia sampai kepada poin yang kita jaga basi ni je. Kemudian untuk pesak ni, kita tanda 2 ni dulu. Kan? Tanda ni dulu. Tanda sikit. Ni cara-cara cepat macam ni lah. Kita jumpakan tengah ni. Kan? Tanda tengah ni. So, kita pin dekat sini. Dia macam Sekejap, dia kaki ni kena pendek betul. Lepas tu kena tegakkan. Itu kaki tu pendek kan? Bagi habis. Okey tak? Tak, letak benda. Ada benda. Letak benda dekat bawah tu. Kain ni tak guna lining. Yang ini Nurul tak pakai lining. Biar dekat bawah letak. Okey ke? Boleh? Ni dah rendah dah.
Yang ni Nurul tak pakai lining. Malas nak cari lining. Kain ni je yang ada. Nurul punya kain. Katanya semalam Haris pergi cek dah sampai dekat Pekan Kelang. Nurul ada order kain batik yang banyak supaya Nurul dapat buat tutorial dengan macam-macam baju. Okey. Okey, kita jahit dekat sini, kita matikan. Kita matikan dekat sini. Dia tak boleh jahit terus, nanti dia berkedut. Gambar kat mesin karbo. Silau dekat sini. Ni pada Nurul dah pusingkan dia. Dah mesin tu Nurul dah pusingkan. Jadi dekat luar dia jadi macam ni. Sebab kalau dekat dalam ni kita akan sambung terus kan. Dia jadi tak cantik. So dekat sini dia terbuka. So pakai inner lah. Betul, nanti kita pakai dengan inner. Okey, kemudian kita akan cantum tangan dulu, kita settlekan, kemudian nanti baru kita akan settlekan badan. Baru lupa tanda semalam, mana atas, mana bawah. Nanti jangan lupa tanda lah. Ni yang tanda yang besar ni adalah dekat atas. Nanti masa menggunting sendiri tu, jangan lupa tandakan dekat mana ketiak dia tu. Ini yang kita cantum dekat kurung pahang ni, dia sama macam yang kurung pesak tu. Kita cantum tangan-tangan dulu semua kan. Tepi-tepi tu dulu, nanti baru kita cantum ke badan. Dia macam tu cara dia. Kita cantum dulu dekat settlekan pesak dulu. Nanti baru kita akan cantum ke badan. Jangan kita pasang badan dulu. Ini adalah cara yang dah biasalah orang jahit. Kadang-kadang kita cantum dulu tangan ke badan, baru kita cantum ke pesak. Tu lambat. Kita buat macam ni. Kita settlekan pesak dulu. Kalau kain baju buluh tu, baju buluh, baju apa namanya, kurung pesak buluh tu pun sama. Kita jahit part pesak dulu, nanti kita gosok. Dah settle semua, dah cantik-cantik, dah siapkan leher apa semua, baru kita cantum ke badan. Okey. Dia jadi macam ni. Senang je kan? Senang je kita nak buatnya. Kena rajin, kena berani, kena mencuba. Ni belajar je, dok tengok je Nurul menjahit tapi tak pernah cuba. Kita tak tahulah kita boleh ke tak. Apa dia? Data pun ada, wifi ada. So sekarang ni masih kabur? Ya ke kabur? Tadi dua-dua ada data pun hidup. Ya ke kabur? Cuba komen dulu. Yang kabur banyak yang kabur ke macam mana? Ataupun kalau ramai yang cakap kabur, memang Nurul punya ni masalah lah. Ini pun masalah juga ni mesin ni. Coba tolong Nurul komenkan gambar tu memang betul kabur ke, tempat Nurul je kabur ke, tempat sahabat dekat sana yang kabur ke, macam mana. Kadang-kadang okey. Haris kadang-kadang okey. Nurul pun tak faham Haris. Kabur le. Kabur le.
Dekat Haris ada kabur tak? Dah pasang wifi pun sama. Masih kabur lagi. Kalau dari sini baju pahang macam asli, dia lain sikit. Nurul punya cara tu lain sikit. Gambar kabur ke dari sana, kabur tak? Cuba dari sana. Habis tu macam mana? Ni dah guna data kan? Kalau buat live macam ni bergantung pada network juga. Itulah masalahnya. Ia garis gerik perak. Gerik perak kabur. Yelah kabur. So, macam mana? Itulah. Okey ke tak okey? Tak, saya juga Umi macam apa namanya? Sana okey. Dekat sini ada cakap okey je. So kita tak tahu macam mana. Saya pakai mikrofon ni, jadi saya bisik pun memang nampak. Kita orang memang berusaha lah nak dapatkan yang terbaik. Okey dah. Nurul tak berapa nampak sangat, tapi Haris dia akan check lah. Dia pun tengok dekat sini. Okey. Dekat sana okey. Tak apalah, kita pun tengok macam mana. Haris belakang sikit. Kadang kamera tu tak boleh dekat sangat. Cuba tengok. Haris tolong adjust macam mana. Umi tak dengar cakap Haris Tapi untuk video nanti dalam Facebook group tu, Haris cakap dia akan buat yang terbaik lah. Okey, ni sudah. Mana tangan Umi satu lagi? Dekat jatuh bawah. Okey, kita akan cantum dulu. Semua kita cantum dulu macam ni. Ni bawah, ni atas. Dia kena bezakan lah mana. Kan ni bawah. Jangan terbalik. Kita pasang ujung tangan ke apa tu, jangan terbalik. Ada kabur. Oh ya, mata Umi yang kabur. Nampak. Saya ni rabun dekat. Kalau dari jauh saya tulisan kecil pun saya nampak. Nurul ni kalau yang dekat-dekat ni, kadang dekat handphone ni pun tak berapa nampak. Tapi kalau jauh memang nampak. Okey, yang ni pun sama, kita jahit dekat sini. Boleh tengok cikgu jahit. Betul. Yang penting suara kena ada. 2 hari ni memang Nurul macam nak kata letih tak, tapi macam tapi letih. Nak kata letih tak, tapi letih. Macam mana tu? Tapi alhamdulillah kan, sebenarnya punca dia bukan apa, tidur tak lena. Tidur tak lena. Macam bukan tidur yang berkualiti lah. Jadi nampak macam sangat-sangat letih. Tu sebab jumpa dengan kawan Nurul tu. Malam Nurul pergilah dekat kelab tu, dekat sini ada kawan dah nak recommend dekat Nurul tu minum Herbalife dah lama dah. Tapi Nurul tak pergi-pergi. Semalam Haris sampai cakap Umi kena beli vitamin, Umi kena jumpa doktor, sebab dia risau dah tengok muka saya lebam. Muka saya lebam, bawah mata lebam, dekat dahi lebam, semua lebam. Dia risau lah, memang risau. Saya pun macam nak bercakap pun tak larat. Jadi saya jumpa dah dengan kawan saya tu. Sebab sebelum ni ada pernah ambil Herbalife ni. Dah pernah ambil dah memang fresh badan. Tapi lepas tu memang tak ambil. Sebab bagi Nurul, apalah kita nak makan-makan benda tu kan. Kita diet sendiri pun boleh kurus. Sebab sebelum ni pun memang Nurul diet sendiri. Macam makan tu memang
memang jagalah. Itulah mungkin sebab dalam badan Nurul tak cukup zat. Kan badan memang turun tapi kita tak bermaya. Malam tadi coach Nurul tu dia Nurul tak bayar pun, just datang pergi minum kan sebab memang dah kawan. So dia bagi Nurul apa, NW dengan shake, dengan protein fiber apa semua. Dalam time tu juga macam iklan dekat TV. macam iklan dekat TV. Lepas minum-minum terus bertenaga kan. So pagi ni Nurul try lah juga lagi. Tapi alhamdulillah Nurul merasa sangat-sangat fresh. Kan. Sebab bukan apa, macam Nurul nak apa, Nurul kan buat live hari-hari. So Nurul nak konsisten lah. Ni adalah dat yang pada leher depan tu. Betul, kurang tidur. Tapi masalah Nurul ni, paksa tidur macam mana pun tak boleh tidur. Tu dia yang jadi masalah. So malam tadi Nurul dapat tidur yang lena. Malam tadi memang dapat tidur yang lena lah. Tak apa, Nurul tengah semangat nak buat. Sebenarnya tak ada apa. So bila hari ni kelas tu live ni macam dia bukan apa, Nurul tak ada nak niat apa pun, tapi macam bila Nurul buat live ni, Nurul sendiri yang akan bersemangat. Nurul sendiri ada bersemangat sebab kita duduk dekat sini, saya tak ada kawan kan. Jadi bila macam ni pun ni alhamdulillah Haris ada. So bila saya buat live, so saya merasa ada ramai kawan dekat sebelah. Kadang-kadang kita kena carilah kita punya kunci. Kita punya kunci semangat kita tu dekat mana, dari mana kan. Jadi kita kena ni lah. Bukan apa, Nurul tak tahu kenapa, tapi bila Nurul buat live macam ni, Nurul rasa macam bersemangat. Sedar tak sedar baju dah siap. Dia macam tu. Yang Nurul share ni pun baju customer. Yang ni baju Nurul. Tapi alhamdulillah kan, macam hari ni sudah dah biasa balik lah. Macam hari ni dah tak ada penat, dah tak ada apa, rasa bertenaga. Kurang tidur. Dia tak ada apa sangat sebenarnya kan kelas ni. Nurul menjahit dan Nurul on handphone dia. Sebab menjahit hari-hari menjahit. Nanti hari Isnin nanti dah cuti lagi sebab nanti hari Isnin dah kena temankan Umi pergi buat operation mata. Mau habis 1 hari juga kan. Sebab dah check semalam Nurul dah buat appointment, dah booking, dah check Umi punya darah macam mana. Semua dah okey dan insyaAllah hari Isnin pagi tu Umi punya masalah mata. Dia punya masalah mata, dia punya penglihatan tu memang dah tak ada. Sebelah memang doktor tak boleh tolong apa dah. Betul. Memang kena jaga makan. Nurul kalau makan lewat tu dia akan masuk angin. Kalau bab makan memang insyaAllah tak lambat lah. Tapi dia sebab tidur je. Sebab Nurul punya problem tidur. Sebab tidur Nurul tak berkualiti. Dia tidur tak berkualiti. Jadi bila bangun pagi tu dia macam tak fresh sangat. Lemau. Lemau ya. Macam apa, Haris macam rempeyek masuk angin, macam keropok masuk angin, lemau ya. Yelah, kadang-kadang kita ni bukannya selalu sihat, bukan selalu apa kan. Okey. Dia kejadian dia macam ni. So yang dekat sini walaupun baju kebaya tapi ujung dia Nurul tak buang. Yang ini kan patutnya dia ada sambungan dekat sini, yang dekat kepala, yang dekat belakang leher tu. Tapi yang ni Nurul tak buang. Sebab boleh dapat dengan yang sambungan kain tu. Okey, ni adalah bahagian belakang. Nurul lupa keruk semalam. Ni adalah bahagian belakang. Dia lebih kurang sama je dengan kebaya klepet yang biasa tu. Okey, yang mana dah beli pola Nurul tu jangan risau gambar kabur ke apa, sebab dalam grup tu kita tak buat live macam ni. Kita akan buat video. Haris lah yang akan tolong Nurul nanti. Dia akan buat video yang terbaik lah.
kita baru siap 2-3 video baru siap. Tapi hari belum edit lagi. Dia belum edit lagi. Nanti dah siap semua, dia akan edit, dia akan masukkan dalam Facebook group. Nur Aliza, waalaikumsalam. Dia kadang bukan apa, bukan tak makan, leka. Bila leka buat kerja. Ni kan, ini adalah pola bahagian depan, kain bahagian depan. Ni belakang. So sekarang ni Nura akan cantumkan lah. Kita akan cantum. Ni bahu. Kita letak dia dekat poin yang ni. Dekat poin yang ni. Sampai ke batas yang kita jahit dart tu. Dart dekat leher. Dart dekat leher ni dia tak ada kesan dekat bahu, sebab kita bukan ambil pada bahu, kita ambil dia pada leher. Jadi bukan pada bahu, sebab kelipit yang kita okey, dia punya bahu kita ambil keluasan 2-3 suku. Bahu keluasan 2-3 suku. Kemudian untuk kelipit kita ambil 1,5. Okey, kelipit kita ambil 1,5. Jadi dekat leher tu akan ada lebihan dia, lebihan 1 inci lebih. So lebihan tu lah yang kita jadikan dia dart. Jadi tak ada kena mengena dengan bahu. So nampak, ini bahu, so tak ada kena mengena dengan bahu, sebab yang kita kepit tu adalah pada leher. Pada leher, bukan pada bahu. Jadi tak ada kena mengena dengan bahu. Kan banyak yang tanya, Nurul, macam mana bila kita buat dart tu, apa tak kacau bahu, tak kecil bahu? Tak, sebab kita bukan kita ambil daripada bahu, tapi daripada leher. Okey, nanti masa gosok tu akan nampak lah. Okey, sekarang kita akan cantum. Ini adalah proses mencantum bahu. Proses mencantum bahu. Berapa satu pola? Okey, dalam masuk Facebook group tu, beli buku nota. So buku nota tu ada dalam 20 pola dekat situ sayang. Ada dalam 20 pola. Semua adalah yang Nurul bagi adalah secara advance. Walaupun kurang biasa, adalah bahagian-bahagian yang kita tolak dan kita tambah dekat situ. Jadi bukan hanya dapat pola, lepas tu buat sendiri. Tak, Nurul akan tunjukkan, Nurul akan buat video macam mana cara nak menggunting, macam mana cara nak membuat pola, macam mana cara menjahit. Semua akan ada dalam Facebook group. Dia macam tu. Okey, ni kita matikan juga. Kita tak nak langgar dia punya dart tu. Kan maksud Nurul jahit dari belah sini. Jadi buku nota tu adalah berharga RM98. Ada dalam 20 nota dekat dalam tu. Nurul akan ajar A to Z. Siapa yang nak dapatkan nota tu boleh WhatsApp Haris lah. Boleh WhatsApp Haris. Dia ada duduk sebelah ni. So untuk pengiriman yang pertama tu kita akan bermula pada hari Isnin. InsyaAllah. Okey. Ni adalah bahu. So kita jahit, jangan kita terus jahit atas dart tu. Ni kan, kita jahit sampai dekat dart ni, kita berhenti, kemudian kita tolak dart ni, baru kita akan cantum dekat leher. Jangan kita jahit pada dart tu, nanti tak cantik. Waalaikumsalam Kak Nurizan. Okey, dekat sini kita ikutlah yang tanda jahitan yang kita bagi tu kan, kita dah tanda dengan radar apa semua. Okey, jadi kita jangan langgar dia punya dart tu. Kita kena jahit dekat tepi-tepi dia dan kita matikan. Oh, Haris belum ni lagi. Okey, so sekarang ni Nurul akan gosok dulu. Kami nak pergi tempat gosok, bawa sini boleh? Pakai nanti.
Tak apalah, nanti tak tunjuk cara gosok macam mana. Dah jadi PA kenalah tolong. Kan Ari cakap kena angkat. Memang dia kena gosok dulu. Cara gosok ni pun kena tunjuk. So, sebelum kita cantum, kan nak dapatkan hasil yang cantik tu, kita kena rajin nak gosok. Kalau kita jahit terus, kita cantum terus, nanti dia tak kemas. Kita kena gosok dulu. Bagi cantik. Macam tu. Alamak, ni tak cantik. Okey. Dia kena betul-betul dia ngam dekat ujung. Ni Nurul punya tak ngam sikit. Jadi Nurul kena buka dulu sikit sebab nanti dia kan dekat sini dia tak cantik. Dia kena betul-betul ikut poin yang dah kita tanda tu. Masa kita jahit. Jadi ini pun dah ada poin, dah ada tanda pun masih juga ada dia punya lari sikit. Okey, Nurul akan matikan dulu, tunggu gosok panas dulu sekejap. Menjahit ni kena banyak sabar. Bila kita sabar nanti hasil dia akan cantik. Kalau kita tak sabar, memang tak boleh lah. Sekejap. Sikit je. Dia memang kena sabar lebih kalau kita menjahit ni. Tak boleh macam nak dapatkan hasil dia apa pun kita buat, kesabaran tu perlu. Kita jangan pernah putus asa kan. Bila kita buat sekali tak jadi, kena buat lagi. Tu dia. Jadi kalau kita putus asa, bila kita buat sekali tak jadi, lepas tu kita tak nak buat, memang kita tak akan boleh lah. Orang yang berjaya tu dia adalah orang yang pernah gagal. Dia tahu gagal, macam mana gagal. Jadi dia terus berusaha teruskan. Okey, sekarang Nurul akan gosok. Bos. Bukan senang nak jadi bos. Bukan senang nak jadi bos. Okey, ni kita gosok dulu, kita buka. Bila gosok ni kita kena buka semua. Okey, kita buka semua. Yang paling senang memang kita kena guna bantal busuk ni. Ada Sumi punya yang kuning tu. Tolong ambil. Tu pendekap penekan. Okey. Ini adalah penolong. Penolong dia. So dekat sini pun kita kena buka. Jadi sebelum kita nak cantum dekat badan tu, inilah kita buat ni dulu. Kita gosok dulu bagi dia cantik-cantik. Sebab dia baju ni bila kita dah siap baru kita gosok, dia hasil dia takkan sama. Hasil dia tak sama, kemas dia pun lain. Dah jelas ni Nurul tak guna wifi, Nurul pakai data. Jadi Nurul kena bayar 2 kali. Data pun Nurul pakai, wifi pun pakai. Tahulah dia ni, line ni kadang okey, kadang tak okey. Oh, melekat baju ni. Okey, yang ni pun kita kena gosok. Senang macam ni kan. Bila tengah menjahit, kita menjahit. Kadang tengah hari dia fungsi dia lain lagi bantal ni.
Best kan? Kita boleh buat bantal busuk. Kak Min ada tak bantal busuk Kak Min? Nurul kalau dah tengah hari tu, dia punya fungsi dah lain dah. Dia punya bantal ni. Berebut bantal ni sebab dia ada macam panas-panas sikit macam ni kan. Memang boleh buat terapi tau. Gelak Aris. So kita kena gosok dulu cantik-cantik macam ni. Kan? Nampak tak? Kita buat dulu kemas-kemas macam ni. Lambat sikit tak apa. Ini kalau siang bantal busuk ni berebut ni. Berebut sebab dia sedap bila pakai kan. Dia macam mana yang dah buat je lah yang tahu rasa dia macam mana. Ini masih yang tengok orang ni masih tempahan raya dah banyak kan, dah mula start merempit. Dah untuk jahit tempahan raya. Nurul raya ni untuk raya haji ni Nurul tak ambil banyak tempahan sebab Nurul buat baju ready made. Tempahan tu ada yang regular customer tu memang kita tak boleh nak ni. Dia boleh multifungsi kan. Ni dia kalau pagi dia tolong kita. Kesian bantal ni, dia jadi mangsa. Dia jadi mangsa bantal ni. Sikit lagi mulalah kita pula yang jadi bantal dia, letak dekat kepala. Oh best. Semua duk cari bantal ni kalau dah tengah hari tu. Okey, kita kena gosok dulu. Menjahit ni kena rajin menggosok ya. Jangan malas-malas menggosok. Bila malas, hasil dia lain. Bila dah lain tu tak cantik. Bila tak cantik, kita macam tak puas hati. Okey, ni dia. Baru Nurul akan tunjuk yang dekat sini. Ni adalah pola depan. Kita dah cantum dengan belakang. Siapa yang tak faham, kalau macam dekat sini tak clear, boleh rujuk pada cara buat kebaya kelepet. Nurul dah pernah share kan. Masa puasa hari tu, Nurul dah share kan cara nak buat kebaya kelepet. Cara dia lebih kurang sama. Kalau nak lebih jelas lagi, boleh masuk dalam grup. Sebab dalam grup kita akan ada beberapa kebaya kelepet, kemudian kebaya Kota Baru, kemudian kebarung. Jadi kita benda ni kita nak tengok berulang-ulang kali. Okey, untuk dapat mahir, untuk menjadi seorang yang mahir, kita tak boleh buat benda tu satu kali, kena buat banyak kali, baru kita akan dapat hasil yang sama. Okey, ini adalah dart. Ni adalah dart. So dia tak kacau dekat bahu tau. Dia tak kacau dekat bahu sebab kita akan ambil dart ni adalah pada leher. Siapa yang tak faham tu boleh tengok macam Nurul buat pola tu. Pola tu adalah pola yang sangat advance yang Nurul kongsikan. A to Z Nurul kongsi dekat situ. Nurul jelaskan sampai 2 kali Nurul buat live. Malam tak jelas, so Nurul buat lagi sekali. Jadi kan Nurul dah cuba bagi yang terbaik. Cuba tengok balik. Tu dekat live macam tu ya. Tapi yang dekat nanti dalam grup tu, insya-Allah Nurul akan kongsikan secara lebih detail lagi. Okey, yang ini kita buat, ini adalah nanti dia pada bahu. Dekat sini tak nampak lah sebab dia 4 segi kan. 4 segi. Maksudnya belah luar tak digunting. Yang mana tu Kak? Sebelah luar tak digunting macam mana? Oh, yang ni tak. Yang tak digunting macam mana tu Kak Min? Dia kata kacip dekat leher je, dekat leher.
Okey, ini adalah pola bahagian belakang. Ni yang yang menghala ke Nurul ni adalah belah belakang. Okey, yang ini adalah bahagian depan. Kalau kurung pahang biasa, dia kan tak ada berbelah macam ni. Ini sebab kita buat kebaya, so kita buat macam pola baju kebaya. Tapi cara nak mencantum pada leher tu, ada dulu orang yang buat dia tak ada dad. Bila tak ada dad, nanti dekat depan tu akan banyak lebihan kain. Jadi baju tu tak terletak cantik. Dia tak terletak cantik. Jadi kalau kita buat dad macam ni, kan dekat depan tu dia dah tarik, so tak akan banyak lebihan kain. Bila kita lipat nanti. Macam mana Nurul nak jelaskan ya? Okey, ini adalah sambungan dekat leher. Ini yang Nurul cakap semalam, kenapa yang lebih dekat sini tu kena sama dekat belakang ni. Jadi bahasa kita sambung tu dia cantik. Bahagian pesak yang pendek tu, ni dia kita cantum yang bahagian pesak dekat pendek tu, kita akan cantum asing macam ni. Nampak? Ni jadi dia. Yang ini adalah bahagian pesak. Okey, ini kejadian lepas kita cantum. Ni kejadian lepas kita cantum. Okey, sekarang kita akan buat dia punya kelepet. Kan semalam tu kita ambil ukuran kelepet tu 4,5 inci untuk lipatan kelepet sebanyak 1,5 inci. Okey, jadi kita ukur dulu yang ni sebanyak 3 inci. Yang ni kita ukur 3 inci ya. Kita ukur 3 inci. Ni 3 inci. 3 inci kita akan pin kan. Ni kita akan buat dia 3 inci. Buat 3 inci. Kita ukur dulu 3 inci. Semalam kita ambil dalam 4,5 inci. Okey. Itu bermakna kalau 4,5 inci dia punya lipatan untuk kelepet tu adalah 1,5 inci. Jadi kita lipat dulu 3 inci macam ni. Haris, apa namanya? Umi punya kamera full ya. Dia punya memori full katanya. Nanti kena bersihkan. Ini untuk apa ni? Terjabut. Jam je lah bagi tak jatuh. Okey, ni kita pinkan dekat sini. Bagi tutup lah jahitan tu. Kita kena bagi tutup jahitan. Lepas tu ni kita ukur lah 3 inci. Dad ni dia akan masuk sini. Tengok ni, apa ni? Dia punya Umi punya phone ni. Tengok, dia punya ni. Ini kan dad tadi kan. So kita lipat macam ni. Dia akan bertutup. Okey. Untuk buku pola tu yang cetakan pertama ada dalam 20 pola. Tapi untuk yang cetakan selanjutnya Nurul tak pastilah sama ada akan kekal dengan harga macam tu ataupun dia punya pola tu semua akan ada dekat situ, ataupun nanti Nurul akan kurangkan dia punya pola tu. Okey, so siapa yang nak dapatkan yang 20 pattern tu sekarang, sebab yang tu adalah keluaran yang pertama. Nurul kena tengok lagi. Itu adalah sangat murah dah. Sangat murah, hanya RM4 lebih untuk satu pola, dengan tutorial sekali. Haris, coba tengok ni Umi punya phone. Ni dia keluar macam ni. Nurul memang tak faham sangat dengan phone tu. Tu kenapa tu? Kalau tekan batal. Oh, tekan batal je. Oh, memori dia dah penuh Mana? Ini phone Umi. Tengok dia keluar lagi benda ni. Bahagian pesak yang pendek tu
Tengok dia keluar lagi ni. Bersih. Oh, full pula Umi punya ni. Macam-macam. Okay, so ni kita. Semalam masalah wifi, hari ni masalah lain. Jadi memang hidup ni tak berhenti daripada masalah. Kan. Kita ukur dulu 3 inci. Kita ukur dulu 3 inci. Lepas ni sebelum kita jahit kita kena iron dululah. Kita gosok dulu. Gosok dulu bagi side dia ni jumpa. Line ni jumpa. Kan senang kita nak menjahit nanti. Okey, ni kita gosok dulu. Kita gosok dekat sini lah. Lepas tu baru kita akan cantum. Cantiklah dia. Dia cara ni sama. Sebab ni adalah cara depan dia adalah kelepet macam kebaya biasa tu. Sebelah dia tu, ujung dia tu kurung pahang. Jadi kita buatlah kurung pahang dengan kebaya. Jadinya kebarung. Kita gosok dulu supaya cantik nanti. Senang masa kita jahit, tak tergeliat-geliat dia. Aris, alih lagi dekat mesin. Kan. Nah. Aduhai, macam apa ni? Jap. Ambil pegang wayar ni. Ada kipas tu, bagilah Umi sikit. Okey, kita akan mula jahit daripada sini. Okey. Yang untuk ni, Nurul suka jahit dia daripada dalam ni lah. Supaya dia tak nampak. Kita akan jahit dalam longkang ni, longkang. Okey, yang untuk ni kan kita akan jahit dulu daripada belakang. Ni untuk leher je lah. Jangan kuat sangat dekat situ. Dengar balik suara Umi. Okey, kita akan jahit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang untuk belakang leher ni kita jahit daripada belakang, daripada luar. Sebab kita tak nak nanti benang tu nampak. Kalau nampak benang tu, baju tu tak akan kemas, tak nampak kemas. Jadi kita jahit dekat celah ni. Dekat celah ni. Kalau dari dalam takut nanti lari kan. Dia punya apa tu tak masuk dalam longkang. Jadi yang ini kita akan jahit dari belah belakang ni. Dari belah belakang ni kita jahit sampai ke poin bahu. Okey, sampai ke poin bahu ni. Okey, kita akan stop dekat sini. Okey, yang ini kita jahit dari sebelah luar. Ni adalah belah belakang ni. Lepas tu untuk kita sambung yang belah dalam ni, jahit kelepek ni kita akan mula daripada bahu lah. Jangan kita mula daripada bawah tu. Kita mula daripada bahu sini. Mula daripada bahu. Jangan mula daripada bawah. Kita mula daripada bahu, kita jahit dari tepi sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula daripada bahu. Jadi dot yang kita dah buat tu dia tak nampak dah. Dot dah masuk dalam dia punya, tak nampak pun lagi dot dekat mana. Okey, dot kita dah tak tahu dah dekat mana dia letak dia sebab kita jahit dah tersorok ke dalam. Dah tak nampak dah. Ni kan tadi ada dot dekat sini. Serupa macam ni.
ada dot. So sekarang ni dot tak nampak. Dot nampak, kita sorokkan dia. Dia punya mesin ni macam berat sangat. Okey, kita akan jahit sampai bawah. Jangan mula dari bawah. Kita kena jahit daripada atas, daripada bahu kita bawa turun ke bawah. Dia punya ni ketat. Kian Nurul rasa macam ada masalah dengan dia punya skoci tu, sebab bila kita jahit dia macam tak selesa, so macam berat. Sama ada gulungan benang tak betul ataupun skoci dia tak betul. Kita harus kita harus tengok juga kita punya mesin ni okey ke tak okey. Kan? Dia kena, bila ada yang ukuran yang bila kita jahit tu macam tak selesa, tak apa, kita kena cek balik. Sama ada laluan benang tu betul, skoci tu betul. Dia macam mesti ada masalah lah kalau ada sesuatu tu. Jadi kita sebagai orang yang menjahit ni, mesin tu pun harus tahulah juga sikit-sikit. Harus ambil tahu juga sikit-sikit kalau jahitan macam ni, dia punya problem apa. Harus ambil tahu juga. Kita kena belajarlah juga benda ni kan. Okey. Sebab kalau mesin tak okey, pada kualiti jahitan tu pun akan menentukan. Nanti benang jadi timbul tenggelam. Jadi bila customer pakai, baru sekejap pakai dah terkoyak. Okey, itu adalah sebelah tadi. Sekarang kita akan buat belah sini pula, tapi kena mulakan dari atas. Dari atas kena turunkan ke bawah. Ini adalah dart tadi. Nampak ni adalah dart. So kita kena sorokkan dia. Yang ini kita menghala ke lepet tu. Kita akan tutup dia lah. Kita tutup dart tu. Ni pentingnya kita belajar. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu benda ni. Benda-benda macam ni lah yang buat baju tu nampak cantik kan. Kita lipat dia, kita sorok dia. Ada masa kita buang. Kena belajar. Kita ni kena berguru, jangan meniru. Kalau meniru tak boleh. Boleh lah, tapi tak sama lah. Keberkatan tu tak sama. Tak sama. Bila kita buat sesuatu tak berkat, so kita, efek dia tu akan lain lah. Kan? Bila kita berguru, guru tu bagi ikhlas, yang kita buat pun ikhlas, so hasil dia tu insyaAllah akan berkah. Line clear ke? Okey, dekat situ. Kan, so dekat sini kita dah siapkan ni semua. Sekarang kita kena gosok dulu. Gosok lagi. Jangan tak gosok. Jangan tak gosok. Tak apa, Umi boleh angkat. Risau Haris kena angkat banyak kali. Tak apa, Umi boleh angkat. Okey. Boleh nampak ke stand dia Nurul tak ada panjangkan, tinggikan? InsyaAllah nampak kot. Bagilah love sikit. Ni Nurul macam bercakap-cakap seorang. Yang ni komen lah sikit. Faham ke tak faham? Bagilah love, bagilah like. Sia Nurul membebel-bebel seorang. Baru banyak.
Berbunga-bunga. Orang perempuan ni dia paling suka dengan tengok dengan yang love tu kan. Orang perempuan ni suka dengan pujian. Bukan apa, kadang kalau apa, Nurul tahulah ada lagi orang yang menengok ke Nurul cakap sorang-sorang kan, macam tu. Okey, nampak tak? Kemas je kan. Oh, ada lagi ramai ingatkan Nurul tinggal seorang je. Barulah Nurul semangat. Kan bercakap-cakap seorang lah Nurul ni. Aloi. Okey dah, Kak Rosliza. Okey lah tu, terima kasih. Kita kena gosok dulu dekat sini. Sebab apa? Bila kita menjahit kan, dia kan akan berkedut-kedut sikit. Sebelum kita Kak Min tinggal melompat-lompat lagi. Lepas tu baru kita lipatkan dia. Kita lipat dia macam ni. Barulah jadi kelepek tu. Kita lipat dekat sini. Nanti dekat bahu ni kita kena matikan dia. Kita matikan dia dekat sini. Okey, so yang bawah ni pun kita dah gosok depan belakang. Kita dah gosok depan belakang dengan kemasnya. Baru kita matikan. Kita buat kelepet. Kita kira lah. Kalau Nurul kan, dia walaupun dia 1,5, tapi waktu kita buat kelepet macam ni, kena tutuplah sikit dia punya jahitan tu. Kan ada line benang tu. So kita tutup. Okey. Dia nampak cantik je. Ini kebetulan kain ni memang masa kita gosok tu dia terus mati. Kita bila nak lipat ni, kita tutup dia punya jahit ni. Kita tutup jahit. Line benang tu kena tutup lah. Dia macam ni. Ini kan yang mana tengok live Nurul ada bantal. Nurul bercakap sorang-sorang lah. Hilang dah. Ada tak yang macam tu? Sambil tengok live Nurul, sambil baring, lepas tu Nurul bercakap seorang. Dah hilang dah, pergi ke angkasa. Pergi ke syurga. Tidur lena. Jadi share dulu ya. Share dulu nak tertidur ke nak apa ke, nanti boleh tengok balik. Kak Min tengah buat apa Kak Min? Dah masak ke Kak Min? Teringin sangat-sangat lah nak jumpa dengan sahabat-sahabat ni semua. Okey. Inilah kejadian dia. Terima kasih Nora Hayu bagi love yang sangat-sangat besar pada Nora. Ni dia. Kan ni dah siap. So ni adalah belakang kan. Baju kurung pahang ni belakang dia segi-segi je. Okey. Ni adalah depan dia. Inilah kebaya dia. Ni kebaya dia. Dah siap. Depan ni kita boleh letak butang, letak zip sorok. Kita boleh letak zip sorok dekat sini. Kita letak zip sorok dekat sini. Tapi yang ini kan baju dia longgar rasanya kan. So Nurul akan matikan terus dia lah. Okey, nampak tak kenapa kita buat dart tu tadi? Sebab dekat sini kan, dekat depan ni Allah tak nampak. Okey, dekat depan ni dia kan akan serong macam ni. So kalau kita tak buat dart, nanti dekat sini akan nampak lebihan yang banyak. Okey. Cun tak? Dah cantik dah kan, nampak kemas helok je dia. Jadi kalau kita tak ini dekat sini, lepas kita buat macam ni, turun bagi naik sikit. Okey. Tengah kusyuk tengok Nurul menjahit. Okey, kan. So, inilah
kenapa kita buat dart. So tak nampak lagi dart dekat sini. Kita pun tak tahu dekat mana dart. Macam semalam bila Nurul tunjuk baju yang hitam tu dekat mana dart. So Nurul tak boleh nak cakap. Jadi kita ni kena betul-betul belajar. Baru kita tahu. Kan dia akan nampak cantik. So kalau kita tak buat dart, dekat sini dia akan ada lebihan yang banyak. Sebab dekat sini kosong. Kita ambil dekat sini dia full. Tak ada lengkung, tak ada apa. Jadi dia ada cara lah kita nak buangkan dia tu. Ni dah siap dah. Bawah ni tinggal kita potong, kita bagi rata. Okey, dekat ni baju ni kan dia longgar. So Nurul akan jahit matilah dekat depan ni. Nurul tak nak bubur zip. Okey, Nurul tak nak bubur zip sebab dia Nurul akan ambil dalam 9 inci. Ambil besar sikit lah. Ambil besar sikit, nanti Nurul akan letak satu button dia. Tak Kak Min, ada tips dia. Ada tips dia. Kena rajin tengok. Nanti share, tengok banyak kali Nurul punya video tu ya. Okey, so sekarang ni Nurul akan jahit mati benda ni. Nurul akan turunkan dalam 9 inci sebab Nurul nak terus pakai macam tu je, nak sarung. Ke bawah ni Nurul akan buat dalam, dia selalu dalam 14, dalam 15 inci. Nurul akan tarik ke bawah. Okey, Nurul akan kepit macam ni. Nurul akan jahit mati benda ni. Sebab baju ni kan longgar. Baju ni melekat ni. Kalau kita nak pasang zip boleh juga. Sebab dia pasang zip sorok kan, senang. Okey, kita kan dah gosok dia punya ni tadi. So kita just masukkan je. Kita pinkan macam ni, nak bagi dia sama. Nurul nak jahit je dekat sini. Tak nak bubur zip. Nurul nak sarung je macam tu. Sebab baju ni longgar. Dia tak ada nampak cutting sangat dekat pinggang tu. Tapi kita boleh juga letak zip sorok dekat depan ni. Kan? Itulah. Kena bakar selalu. Tunjuk baju lawa-lawa, baru nak buat. Jangan tengok je. Dia ni walaupun kain murah, kain tak ni, tapi kena pandai buat. Okey. Settle dah. Lepas ni kita terus pasang ni. Pindah lagi. Tengok sampai Nurul punya mesin ni, dia pindah-pindah tempat. Nasib baik dia ada dia punya roda dia tu, boleh tolak je. Pendek kan? Amboi. Anak dara bangun tengah hari. Pulang pagi lagi. Seronok kita bila, tapi dia satu je, walaupun lambat sikit kan, tapi kalau kita macam gosok, kita buat kemas-kemas, dia cantik. Kadang-kadang dia hasil ni kalau kita tak gosok dia lain tau. Dia lain, dia tak sama. Hasil dia tak sama. Okey, ni Nurul jahit kasar dulu. Kita jahit kasar lah dulu dekat sini. Sebab takut nanti line tu tak sama. Kalau macam kita tak confident, kita kena jelujur, kita kena pin banyak-banyak. Ni Nurul jahit kasar dulu. Kita kena jahit kasar dulu. Kalau kita nak pasang zip pun, jangan terus pasang zip. Kita kena jelujur, jahit kasar dulu dekat sini. Jahit kasar dulu dekat sini. Tunggu pola dari Nurul. Alamak. Boleh, tak apa. InsyaAllah. Kan nanti dah dapat pola dari Nurul, nanti semua cepat buat baju baru. Ni dah jahit. Tahu. Nurul punya mesin ni macam ada masalah je. Kita jahit kasar. Yang ini belum mati dia. Masih jahit kasar. Jadi kita boleh nampak lah dia punya kiri kanan ni balance ke tak. Dia punya kiri kanan ni balance ke tak. Okay. Apa masalah ni? Dia punya skoci selalu bergumpal benang.
Okey, so yang dekat leher ni kan, dekat belakang ni kita kena kunci lah. Kena kunci. Ni dekat leher ni. Kita kunci dekat sini sikit. Jahit dalam 2-3 mata, kita matikan. Kita kunci dekat sini sikit. Yang dekat leher je lah, dekat dia punya sambungan bahu tu. Jadi dia tak bergerak. Jangan nampak sangat dia punya jahitan. Matikan dalam 2-3 mata macam tu. Cukup. Jangan kita jahit terlalu panjang, nanti nampak jadi tak kemas. Kalau rajin, sembatlah dekat situ. Sembat dari sebelah dalam. So dia tak nampak lah dekat luar. Tu kalau rajin. Tak rajin, matikan. Allahu Akbar. Kenapa ni dia punya benang ni macam tarik dekat bawah. Allahu Akbar. Semua tunggu pola. InsyaAllah Haris. Isnin nanti boleh pause ke Haris? Boleh? Isnin Haris cakap boleh pause. So kita gunakan khidmat pause laju. Biasanya dalam pause laju tu akan sampai dalam berapa hari Haris? 2-3 hari. InsyaAllah. Kita jahit dekat sini. Ni kita matikan sikit. Okey, kita dah settle benda ni. Baru kita sambung yang kiri kanan ni. Kita sambung. Tapi kita dah siapkan, gosok dia siap. Waalaikumsalam Puan Nima Ramli Feldaradam. Mohon share. Ya, silakan. Silakan share. Silakan share. Lepas tu nanti boleh tengok, boleh buat. Salam kenal Puan Nima. Saya Nurul. Saya ada dekat Pantai Dalam. Saya ada dekat Kelang. Ni kita pasang macam ni kan. Barulah kita sambung dekat bahagian tangan. Okey, kita sambung dekat bahagian tangan. Kita pin dulu. Ni pun sama. Okey, dekat bawah ni dia kan serong kan. Dia serong, tapi kita jangan tarik benda tu tau. Yang serong ni kita jangan tarik dia. Kita jangan tarik dia. Memang dia nampak serong, dia memang macam ni. Jangan tarik. Bila tarik dia akan kejung. Dia macam tak cantik. So kita kena jahit dia melalui bahu. Kita jahit dari bahu. Cara tips nak jahit, sebab ni kita jumpakan antara serong dengan lurus. Jadi kita tak boleh tarik dia, kena bagi free je. Bagi dia macam melengkung macam ni pun tak apa. Kita jumpakan tepi-tepi. Kan dia nampak macam lebih, tapi jangan tarik. Kita kena ikut dia punya ukuran. Sebab yang serong, yang tepi tu kita potong serong. Jadi memang dia akan nampak lebih sikit. Tapi jangan tarik. So kita jahit melalui yang lurus. Dari bahu kita jahit. Ini pun mulakan dari poin bahu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jangan dari bawah. So kita mulakan dari bahu. Allahu Akbar. Apa masalah dengan ni? Mesin dia suka putus benang. Haris, bateri Umi dah nak habis dah. Mana? Tak keluar memori, keluar bateri pula. Hidup ke tak ni? Hidup. Banyaknya adik makan. Okey, kita kena mulakan daripada bahu. Ada Nurul bebel. Habis Nurul kalau tak bebel, Nurul bercakap seorang-seorang mengantuk kadang kan. Dah macam bisu lah pula.
Tak apa, kita bukan cakap orang. Okey, ni kita jahit terus sampai ke bawah. Okey. Yang ni kan kita kena pegang dulu dekat bawah ni. Kita tengok. Kita jangan tarik yang serong tu. Yang serong tu kita jangan tarik. Nampak dia memang macam ada lebih. Memang ada lebih. Nurul ni selagi terbuka mata, selagi tu membebel. Memang kuat membebel. Tapi Nurul punya membebel sambil berbuat kerja lah, bukan je bebel-bebel apa semua. Kan? Macam anak-anak Nurul sekarang duduk dekat KL. So Nurul dekat sini, kadang-kadang dia orang datang hanya untuk dengar Nurul membebel. Kalau macam Nurul tak membebel tu, macam ada sesuatu yang tak kena lah. Dia kalau dah Nurul tu diam, dia orang akan Umi okey ke? Umi sihat ke? Aduh, kan nyaris lah bila kita dengar kita tak membebel sekali kan. Dia dah risau dah. Umi, kenapa Umi diam? Umi tak sihat ke? Bermakna kalau Nurul membebel tu kira normal lah. Kalau dah diam tu dah normal. Kalau kita tak membebel, dia orang ni akan husik. Itulah ibu kan. Kadang-kadang ada masa macam tu.